Saya tidak suruh kita perang dengan Amerika Syarikat. Saya hanya sekurang-kurang rakyat Palestin tahu kita tidak diminta angkat senjata, kita diminta doa, kita diminta hulurkan bantuan, kita diminta untuk menyatakan sikap dengan tegas dan berani. Panggil duta Amerika ke bilik dan beritahu, tuan yang terutama, saya minta sampaikan kepada pentadbiran Amerika Syarikat, termasuk Presiden Anda, bahwa kami rakyat Malaysia, dari semua parti, dari semua kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bidayu, orang Ulu, Penan, Melanau, Bajau, Bugis, tak sebut Bugis, marah pula Dr. Abdul Amin, semua Jawa, semuanya melahirkan rasa kesal yang keras, tegas terhadap sikap Anda yang membisu terhadap pembunuhan yang begitu. Itu saja. Itu pun disebut dalam usul kuasa besar tertentu. Sudah. Baik, kalau kita panjangkan seperti mana disebut oleh dalam laporan Dr. Ani sebentar tadi dan ditegaskan oleh Tan Sri Khalid, saya fikir Tan Sri Khalid ini sekarang menteri besar gaya macam menteri ekonomi, dia berucap macam menteri luar sekarang. Pak, kita kena bagi pertimbangan lain kan, apa? Masalahnya masalah juga dunia Arab. Laluan, hantar perubatan, makanan. Negara besar Mesir tidak ada keupayaan. Ini ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai politik legitimasi. Kalau pemimpin itu diangkat kerana mandat rakyat, dia lebih yakin. Tapi kalau pemimpin itu angkat sendiri dengan bantuan orang lain, dia rasa tidak tentu arah. Sebab itu dia tidak mampu membawa. Sebab itu kes Palestin bukan baru. Kalau sudah tengok Janin, Shatila, perang demi perang dan paling akhir Gaza. Mana tiap generasi itu. Saya dari muda, tahun 73 kita adakan perhimpunan demonstrasi raksasa. Mahasiswa-mahasiswa turun ke bangunan AIA, kerana pada masa itu bangunan AIA itu tempat pejabat atau kedutaan besar Amerika Syarikat. Kita berhimpun menyerang kedutaan, menyerahkan memorandum, membantah kerana campur tangan Amerika menyokong Israel pada tahun 1973. Sudah 2008-2009 ulang macam itu juga. Mana tiap generasi, cuma generasi sekarang mahasiswa dia ada peraturan yang cukup ketat untuk tidak boleh bersuara, melainkan demonstrasi ITM melawan Tan Sri Khalid. Itu boleh. Saudara, sebab itu kita kena hargai kebebasan. Akhirnya anak-anak tidak tahu. Kita tidak mau guna sentimen. Saya dengar kadang setengah pidato, oh kita ini jihad menentang Israel, tetapi tidak memahami bahawa ini suatu kezaliman yang nyata yang harus mengajak penyertaan semua, menyedarkan semua rakyat, semua penganut agama, semua kaum yang cintakan keamanan, perdamaian dan keadilan. Mana wilayah India kalau dirampas oleh orang, dijadikan satu kuasa asing, siapa yang tidak berontak? Mana wilayah Cina yang sedia membuat begitu? Wilayah Arab diambil begitu saja setelah Balfour Agreement, kemudian ditubuhkan negara Israel oleh pengganas-pengganas pada ketika itu. Siapa pemimpin Israel 20-30 tahun pertama yang tidak terdiri dari kalangan pengganas-pengganas, termasuk yang meletupkan hotel
King hotel apa? King David. Saya cuma nak uji sudah faham gitu. Ya. Tapi kerana mereka sekutu Amerika, pengganas jadi Demokrat. Hamas sudah tahu. Saya tanya Menteri Luar Turki Abdullah Gül, sekarang presiden. Saya kata, saya nak tahu suasana dalam sidang Menteri Luar Eropah yang dihadiri oleh Turki dan juga dihadiri oleh Secretary of State Condoleezza Rice. Kerana pada masa itu mereka nak mengambil keputusan sama ada ingin mengizinkan Hamas, membenarkan Hamas bertanding dalam pilihan raya Palestin. Sudah nak bertanding di Palestin, kena putus oleh Amerika, Eropah, parti mana boleh dan tak boleh bertanding. Bincang panjang. Ini partai Islam yang fundamentalis, yang ekstremis. Bahas-bahas Turki kita bagaimana kita nak boleh bertahan. Parti apa pun kalau fahamnya itu kebebasan dan demokrasi, dia boleh bertanding. Seperti mana usaha untuk memulihkan Parti Komunis Indonesia, bila ditanya kepada Pak Natsir, ya, apakah boleh diizinkan Parti Komunis itu bergerak semula, Pak Natsir, pemimpin Partai Islam Masyumi dan bekas Perdana Menteri Jawa, dengan syarat kebebasan itu diberikan kepada semua. Saya yakin kita akan kalahkan mereka dalam pilihan raya. Jangan haramkan dan larang hak mereka bersuara. Itu beda. Jadi, tetapi untuk partai Islam begitu berat untuk diberikan kebebasan. Kalau dia perintah tidak boleh. Sudah ingat, ini soal demokrasi ini sebenarnya masalah yang mempengaruhi sebahagian daripada pemikir rakan-rakan kita di sebelah sana. Ya. Sebab itu contoh ini diberikan oleh ramai. Saya tak kala mengajar di Georgetown University dan dalam kuliah-kuliah dan ceramah kebanyakan universiti di Amerika dan di Eropah, soalan itu ditanya. Dia kata bahaya. Orang Islam ini dan parti Islam ini bila dia belum menang, dia janji macam-macam. Bila dia menang, dia act dan perak dan paksa orang. Ini tujuan. Saya kata bukti dia kata ini FIS Algeria, Partai Islam Algeria. Dia bila kemungkinan nak menang, maka dilakukan kudeta, rampas kuasa, dipenjara 1,000 orang, dibunuh 1,000 orang. Dan bila ada peranan kuasa begitu, disokong. Bila ditanya sebab apa kamu menafikan hak orang Islam memutuskan sendiri, saya tidak semestinya bersetuju dengan semua landasan atau ungkapan mereka mengikut keadaan yang sesuai. Tapi itu hak mereka. Biar kita bicara dengan terang. Kalau kita bicara soal kebebasan, ini kebebasan untuk setengah orang, tapi dinafikan kebebasan untuk orang lain. Bila ditanya mengapa kamu melarang gerakan Islam di Algeria untuk menyertai proses pilihan raya aman, jawab mereka, danger. The danger is, you must understand Anwar, the danger is one person, one vote, one time. Maknanya kalau kamu bagi pada kalangan Islam ini, seorang mengundi, seorang berhak mengundi, tetapi hanya sekali. Bila dia menang besok, dia akan hapuskan pilihan raya. Itu andaian mereka. Saya kata kita singkap lembaran sejarah. Pilihan raya Indonesia 1955 menang Masyumi, Parti Nasionalis, Parti Sosialis, Rusi Baik. Yang haramkan parti-parti politik itu nasionalis sekular Soekarno, bukan parti Islam.